Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bincangkan satu buku yang bertajuk At-Tarikh Salasilah Kedah. Dalam siri yang lalu, saya telah menceritakan sedikit sebanyak tentang buku inilah yang dikarang oleh Datuk Muhammad Hassan bin Datuk Karani Muhammad Arsyad, iaitu Karani Sulit kepada Sultan Abdul Hamid. Dalam video yang sebelum ini saya menceritakan tentang peringatan Raja-Raja Kedah, dan alhamdulillah buku ni mendapat sambutan yang menggalakkan daripada ramai pihak terutama sekali orang-orang Kedah. Tengok kawan-kawan pun dah mula start promote apa semua tu, satu perkembangan yang menarik bila kita berkongsi pandangan ataupun kita ramai duk share satu-satu kajian sejarah ataupun satu buku sejarah tu, yang menunjukkan bahawa ada minat di kalangan masyarakat sebenarnya yang masih tercari-cari kan. Dalam tempoh selang masa ni, selepas pada video berkenaan dengan peringatan Raja-Raja Kedah ni, iaitu buku ni jadi ada 2-3 orang kawan-kawan, kawan-kawan yang berminat dengan sejarah terutamanya kawan-kawan daripada Kedah yang selama ni mereka ni kerja 24 jam tak tahu apa, tak mau ambil tahu tentang sejarah dan sebagainya. Dan bila mereka dengar video tu, alhamdulillah mereka terbuka hati untuk mula duk follow semua video-video sejarah dan page-page sejarah, dan kawan-kawan mulalah duk add friend, cari orang yang mengkaji sejarah dan sebagainya. Ini yang kita nak buat sebenarnya. Ini perkembangan yang patut kita semua buat, bukan takat saya seorang, tapi semua orang yang minat dengan sejarah, yang berada dalam bidang sejarah, terutamanya yang lulusan sejarah ni. Sepatutnya benda ni yang kita buat. Kita kena tarik minat orang. Kita tak boleh tunggu orang, kita kena tarik minat orang. Dan tak apalah kita orang kata macam seolah-olah kita menjual sesuatu kepada orang, tak kisahlah buku ke, sama ada kita share dan sebagainya Hari ni saya nak kupas satu buku bertajuk At-Tarikh Salasilah Kedah, iaitu cetakan baru yang diselenggara oleh Dr. Ibrahim Langkawi juga. Dr. Ibrahim ni sekarang adalah pengerusi Persatuan Sejarah Negeri Kedah, yang telah dilantik menjadi pengerusi dalam Mesyuarat Agung 2 tahun lepas. Buku ni adalah buku versi baru. Buku yang asal adalah buku ini, At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1968. Buku ini mentransliterasi daripada kitab pemanuskrip At-Tarikh Salasilah yang ditulis oleh Datuk Muhammad Hassan ni yang disiapkan sekitar tahun 1925 hingga 1928 Dan At-Tarikh Salasilah merupakan karya historiografi bagi pensejarahan moden Negeri Kedah. Kena pegang, kena faham betul-betul. Jadi buku ini menceritakan sejarah berkenaan dengan Negeri Kedah. Dan usaha yang dibuat ini adalah bersempena dengan pemisahan ataupun keluarnya Kedah daripada Siam pada tahun 1909 Jadi 1906 ada satu karya yang bertajuk Tarikh dan Salasilah Kedah yang tulis oleh Wan Yahya. Tapi buku tersebut di ban tidak dibenarkan untuk cetak ataupun terbit disebabkan ada isu-isu sensitif yang ditulis oleh penulis karya tu nipis saja, buku tu dalam lebih kurang 20 muka surat, tetapi itulah karya terawal orang dalam dunia moden menceritakan tentang sejarah Kedah. Jadi daripada buku tadi ni, Datuk Wan Yahya ni, moyang dia Tok Yang dia tu adalah Temenggung, adalah Datuk Temenggung yang terlibat dalam Perang Kedah Siam pada tahun 1821 dan meninggal ketika dalam tahanan Siam. Jadi Datuk Wan Yahya ni, dia kemudiannya menjadi DO Changlun pada tahun 1910 lebih kurang macam tu Dia ada perbezaan di antara At-Tarikh Salasilah dengan Salasilah tu. Tawarikh Salasilah tu dia ada berbeza sikit pandangan dan penulisan. Dan buku At-Tarikh Salasilah ni juga adalah memetik sedikit sebanyak daripada apa yang ditulis daripada Tarikh Salasilah tu yang ditulis oleh Wan Yahya. Tetapi buku ini lebih kurang 290 muka surat ni menceritakan secara lebih dalam berkenaan dengan kesemua Sultan Kedah sehinggalah zaman Sultan Abdul Hamid. Ini satu penulisan ataupun satu usaha yang kalau kita kira zaman dulu-dulu, zaman yang tak ada internet, zaman yang susah kita nak berhubung dengan orang, nak kena berhubung dengan hantar surat apa semua kan. Lepas tu moden baru ada telefon pun baru wujud tahun 80-an. Jadi dalam tempoh tu usaha-usaha yang dibuat untuk mengumpulkan sebahagian besar karya-karya ataupun manuskrip penciptaan lisan tu sangat susah Jadi
bukan senang untuk kita dapatkan satu manuskrip berkenaan dengan sejarah pada masa itulah. Dan sepatutnya lah kita orang Kedah ataupun mana-mana pun orang Melayu, tak kisahlah walau di mana anda berada, kita haruslah menghargai sejarah yang ada, dan kita harus menghargai usaha-usaha yang dibuat oleh orang-orang pada masa lalu lah, dan usaha-usaha yang dibuat oleh generasi-generasi seterusnya sampailah hari ini. Buku Akta Silsilah Negeri Kedah yang diusahakan oleh Dr. Ibrahim Langkawi ini adalah satu usaha yang baik, dan saya puji disebabkan Akta Silsilah yang pertama itu diterbit pada tahun 1968, kemudiannya diterbitkan yang terbaru ni pada tahun 2018. Maknanya 50 tahun kemudian barulah diterbitkan Akta Silsilah demi memastikan kelangsungan sejarah Melayu, terutamanya sejarah Negeri Kedah terus hidup dan tidak matilah. Dan sekiranya tanpa karya-karya yang seperti ini, terutamanya kami dalam bidang sejarah ni, dia jadi satu kesukaran yang sangat besar lah bila kita nak buat rujukan, kita nak cari bahan-bahan yang macam ni lah. Sebab tarikh ni diangkat sebagai karya historiografi, jadi nak tak nak, suka tak suka, kami ni akan quote ataupun kami akan rujuk buku ni, dan akan jadikan dia sebagai salah satu daripada rujukan-rujukan berkenaan dengan sejarah Negeri Kedah. Walaupun sejarah ini orang kata dia ada istana sentrik, tetapi kita menghargailah usaha-usaha yang dibuat dan oleh penulis-penulis istana pada masa dululah. Okey, yang berbeza daripada buku ni ialah Dr. Ibrahim ni dia cuba melihat kepada apakah perbezaan yang terdapat di dalam 4 naskah iaitu manuskrip-manuskrip yang menulis tentang Akta Silsilah ni lah. Jadi yang dirujuk oleh Dr. Ibrahim ialah naskah yang diterbitkan pada tahun 1928 iaitu Jelutung Press. Dr. Ibrahim ni dia guna naskah ni untuk menyemak ataupun merumikan semula Akta Silsilah Negeri Kedah ni lah. Sebab manuskrip yang asal sekarang ni dipegang oleh Dewan Bahasa dan Pustaka lah, dan hampa boleh buka dalam website Dewan Pustaka, hampa boleh tengok senarai koleksi Negeri Kedah. Buku ini juga ada penambahan. Kalau kita tengok daripada buku At-Tarikh yang lama ni, buku yang tahun 68 ni dia tak ada gambar. Ni buku At-Tarikh ni dia ada sertakan beberapa gambar yang nak menunjukkan dengan lebih kuat dan dengan lebih jelas lah berkenaan dengan apa yang berlaku dalam sejarah Negeri Kedah lah. Dan selain itu ni macam ni ialah duit shilling lah. Sebab Dr. Ibrahim ni dia minat pada duit shilling. Dia salah seorang kolektor duit shilling. Jadi bagi dia duit shilling ni membuktikan kata sultan tu memerintah pada waktu tu. Jadi tanpa bukti-bukti orang kata shilling ataupun arkeologi, kita hanya bergantung kepada sumber-sumber lisan ataupun sumber-sumber manuskrip yang kadang-kadang dia tak kuat. Jadi sumber-sumber yang macam ni bila ditambah, dia akan menjadikan satu fakta tu lebih kuat dan jelas lah. Jadi sebab tu buku ni dia tambah sikit gambar-gambar. Ni gambar lagi. Ni duit shilling lah, berkenaan dengan apa yang ada di Negeri Kedah lah. Dan saya rasa lah kan, daripada segi duit shilling ni saya tak mahir. Cuma ada biasa saya dengar 5 tahun lepas mereka jumpa duit shilling Sultan Alauddin dari Shah Melaka. Dan cerita tu tak tahu apa jadi, tapi di Kedah ni orang Kedah sedang berusaha untuk mengumpulkan penulisan-penulisan dan menulis semula sejarah Negeri Kedah dengan ada nafas yang barulah. Tapi negara-negara lain saya tak tahulah. Kalau saya tengok pun dalam Facebook ada satu iklan berkenaan dengan buku-buku Melaka ditulis oleh Tun Suzana dan sebagainya. Itu satu pandangan mereka lah, sebab mereka di sebelah selatan. Kita di belah utara ni kita fokus negara kita. Yang tu kita baca juga. Cuma yang kita di belah utara ni kita kena angkat dulu sejarah negara kita, baru kita sembang pasal negara lain lah.